Datuk Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam titah dan perbahasan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya menyokong titah ucapan Seri Paduka Baginda dan saya memang bersetujulah dengan perenggan ketiga, iaitu Baginda menyeru semua pihak menerima dan menghormati keputusan Pilihan Raya Umum ke-13 yang telah diadakan mengikut lunas sistem demokrasi dan seterusnya bekerjasama dan berganding bahu bagi membolehkan negara melangkah ke depan untuk mencapai matlamat negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Saya menyambut baik kenyataan ini kerana saya rasa apabila rakyat telah membuat satu keputusan, patut kita menghormati. Sebab itulah saya berasa sedih pada mulanya ada ura-ura nak boikot parlimen, akhirnya kesampaian juga mereka mengangkat sumpah. Dan saya menganggap sepatutnya episod tidak menerima keputusan pilihan raya ini sepatutnya berakhir. Tapi ada juga cerita-cerita di luar daripada itu dan saya rasa kita sepatutnya lupakan sahaja episod pilihan raya ke-13 dan tumpukan kepada segala tenaga untuk kita memajukan negara kita. Datuk Yang di-Pertua, sebentar. Nak bagi jalan baru muka Dimas. Tak apa, baru muka Dimas. Boleh ya? Muhammad Speaker dan juga Yang Berhormat. Kejap. Saya nak tanya, kalau Barisan Nasional Duduk, mengangkat pilihan raya ini, semua di-Pertua tak ada masalah. Kenapakah Barisan Nasional masih kemukakan 51 petition election petition ke mahkamah? Jadi ini menunjukkan Barisan Nasional juga menganggap ada yang perkara tidak betul. Saya belum lagi bagi sebab saya mula dengan mukadimah saja, Yang Berhormat. Apa salah? Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat tidak tahu sistem parlimen di sini berdasarkan kepada kawasan yang dipertandingkan dan kerusi majoriti yang dimenang oleh mana-mana parti. Itu sistem yang kita laksanakan bukan hari ini. Sejak berapa lama sudah. Ini saya kena in lesson number 1 lah. Saya kena beritahu pada Yang Berhormat. Kedua, Yang Berhormat, tadi kita dengar rakan-rakan kita Yang Berhormat mengatakan bahawa kita patut buat ini dan buat itu. Saya cuma heran kenapa. Sebelum ini pembangkang kata ada 40,000 pengundi hantu daripada Bangladesh datang kononnya menjadi pengundi hantu. Dan memang disiarkan secara meluas dalam blog semua. Saya nak tahu Yang Berhormat, kalau nak turun ke KLIA dengan 40,000 kapasiti penumpang dengan jet besar, ianya 100 jet. Kemudian kalau nak kita nak mengangkut pengundi ini ke kawasan itu, perlukan 1,000 buah bas. Saya pada hari ini saya merasa heran. Antara kita ni selepas dia kutuk kerajaan ni tak betul dan muka kalau macam Bangladesh itu macam sesuatu yang didiskriminasikan oleh setengah-setengah pihak. Akhirnya terbukti itu adalah pembohongan. Mereka memohon maaf. Itu adalah perkara yang tak benar. Dan kenapa pembohongan ini masih berterusan dan saya rasa perlu bagi justifikasi kalau kita menuduh kerajaan buat bukan-bukan. Jadi saya rasa balik kepada soalan ini, kita kena terima keputusan ini dengan baik. Pada waktu yang sama, kita biarlah kalau ada petition tak setuju boleh melalui mahkamah. Tetapi saya tak tahu kenapa pembangkang tak buat satu petition, kononnya ada 40,000 orang pengundi daripada Bangladesh yang mengundi. Dan itu cuma untuk memancing undi sebelum pilihan raya. Saya rasa ini adalah taktik kotor yang digunakan oleh setengah-setengah pihak. Jadi seterusnya Yang Berhormat, saya rasa kita terima dan menghormati. Kriteria bangun Yang Berhormat. Kriteria. Saya nak tanya Yang Berhormat, bersetuju ke Yang Berhormat kalau saya katakan tabiat pembangkang jadi macam tu sebab ada satu istilah orang panggil sour grape ataupun satu lagi istilahnya buang tebiat. Memang setuju 100% Yang Berhormat. Dan di sini juga dalam Dewan Yang Mulia ini saya ingin menyatakan bahawa baik untuk Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional, kita sama-sama menerima verdict yang telah disampaikan oleh rakyat. Dan pada waktu yang sama, kita juga mengibas kembali dalam pilihan raya ini setiap kali sokongan suatu kaum kepada parti adalah berubah-ubah. Maka saya rasa sudah sampai masanya kita menyelidiki kenapa kita tidak mendapat sokongan setengah-setengah pihak. Dan dalam konteks ini, di kawasan bandar,
kita juga kena mengenal pasti apakah masalah yang dihadapi oleh orang pengundi-pengundi bandar. Dan saya rasa dalam konteks ni saya menyeru supaya kerajaan kita mengkaji secara mendalam. Dan kita tidak mahu ada orang selepas pilihan raya ni mengambil tindakan secara drastik. Kononnya tak betul ni kita tak dapat sokongan daripada sesuatu kaum. Kalau kita masih meneruskan dengan cara ini, sudah pastinya dalam pilihan raya ke-14 kita akan hilang sokongan daripada mereka. Kalau kita mengambil tindakan yang efektif, saya yakin ada caranya kita dapat menawan balik pengundi-pengundi ini. Yang Muhammad. Terima kasih, Muhammad. Bersetujukah Yang Muhammad kalau saya katakan dalam sepanjang sejarah pilihan raya dalam negara kita, bukan saja kaum Cina tapi juga kaum-kaum lain mempunyai pola mengundi yang tidak sama daripada satu pilihan raya ke satu pilihan raya. Dan apabila sesuatu pola itu berlaku, setujukah Yang Muhammad kalau saya katakan adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mengambil lesson daripada situasi itu. Dan kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, sejarah menunjukkan orang-orang Cina terutamanya akan tetap kembali bersama dengan Barisan Nasional. Terima kasih Yang Muhammad. Kita melihat pilihan raya kali ini, kita gagal mendapat sokongan daripada masyarakat Cina. Tetapi berbanding dengan tahun 1999, sokongannya agak padu daripada masyarakat Cina. Begitu juga pada tahun 2008, sokongan daripada pengundi India juga tidak begitu memberangsangkan. Tapi dengan adanya usaha, nampaknya ada peningkatan. Apa yang saya nak cuba katakan di sini, kita tidak boleh menggunakan satu taktik, tidak mendapat undi daripada kaum ni, maka kita akan ambil tindakan. Jadi kalau masih ada perasaan dendam ini, bukan sahaja pada peringkat kita, kita nak pastikan di peringkat bawah juga tidak mendapat satu mesej yang salah. Sebagai contoh, Dasim tak lalon. sekejap, habiskan ni. Sebagai contoh, kalau asalkan bukan Cina, kalau itu yang diterap oleh satu falsafah yang diterap oleh mana-mana pejabat awam, itu akan membawa mudarat kepada kerajaan yang memerintah. Begitu juga kalau tahun 2008 asalkan bukan India, kita tak bagi tolong pada India, maka kita tidak akan menang dalam pilihan raya. Jadi saya rasa ini yang patut kita terapkan dalam sistem pentadbiran kita. Ya, Bukit Katil. Ya, Muhammad. Apa pendirian Yang Berhormat apabila tiada tindakan diambil terhadap utusan Malaysia yang memainkan politik perkauman apabila membuat liputan bertarikh 7 Mei, apa lagi yang China mahu secara khusus disebut dan dilapor dalam akhbar tersebut? Terima kasih. Yang Berhormat, saya membicarakan perkara ini, saya tak kata pada pembangkang saja, pada kerajaan juga. Kita perlu menggunakan satu pendekatan, kita nak menang balik, menawan balik pengundi. Kalau kita asyik mencari di mana punca kesilapannya dan kita nak balas dendam, maka saya memang tak bersetuju dengan cara ini. Kita boleh menyelidiki di mana punca kekalahan kita. Tetapi kalau kita mencipta sesuatu perkara yang tak benar, maka tak terpulang pada mana sekali media sekalipun, saya tidak setuju dengan cara ini. Jadi saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat, barangkali kalau kita melaungkan tentang demokrasi, dianya patut juga dimulakan di negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat. Kalau kita tak setuju dengan laporan media ini, tetapi kita tetap menjemput mereka, tak macam di Pulau Pinang. Jadi itu sebagai contoh. Kalau kita nak buat apa di demokrasi secara terbuka, kita buat secara macam ni. Itu yang dikatakan jitu dan tulen. Dan pada waktu yang sama, saya ingin membawa satu perkara. Selepas pilihan raya, sudah wujudnya satu suasana yang agak tegang sesama kaum. Apa yang saya dapat lihat, kewujudan SJKC, SJKT menjadi satu topik yang hangat diperbincangkan. Malahan mantan hakim mahkamah juga memberitahu, telah mengusulkan supaya kita tidak mengadakan sistem persekolahan ini. Saya nak mengatakan di sini, sebenarnya kita ada presiden dalam parlimen di mana mantan ahli parlimen Mak Kodin telah disaman di mahkamah kerana membuat kenyataan untuk menutup SJKC dan SJKT. Ini sejarah. Maka saya ingin mengatakan di sini bahawa kewujudan SJKC, SJKT ini tidak merugikan negara kita. Kerana silibusnya datang daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan kalau kita nyanyi lagu negaraku, sama juga ertinya, dan rasa kita, ketaatan kita kepada negara juga sama.
walaupun dalam bahasa yang berlainan. Ahli-ahli yang Muhammad. Ini yang pertama. Kedua, saya rasa apabila wujudnya satu suasana di mana ada orang mula mempertikaikan keputusan Perdana Menteri tak patut bagi bantuan, ini juga akan memudaratkan kita. Jadi saya ingin mengesyorkan bahawa kita kena mengawal keadaan ini. Kita menyemak manifesto Barisan Nasional mengenai pendidikan. Kita bantu SJKC, SJKT, SK dan sekolah mubalik, semua patut kita bantu. Kerana itu satu khazanah negara dan inilah satu perkara yang boleh meningkatkan daya saing negara. Jadi ini dari segi menghormati keputusan yang telah disampaikan oleh rakyat. Boleh minta maaf jelas. Sekejap, saya nak sedikit saja. Sekejap, saya ada beberapa perkara, ada masa nanti saya bagi pada Yang Berhormat saya. Seterusnya tentang pembangunan pendidikan, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa pada bulan Julai ini akan dilaksanakan sepenuhnya PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dan saya ingin mengatakan bahawa di dalam PPPM ini mencakupi banyak bidang, termasuk hasrat kita untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan negara kita. Pada waktu yang sama, saya ingin menyarankan bahawa perkara-perkara yang telah dibincangkan sebelum pilihan raya, termasuk dengan pihak-pihak parti politik dan juga mana-mana pihak yang berkepentingan, sepatutnya dimasukkan dan ianya tidak ada perubahan walaupun senario politik atau fenomena sudah berlainan, dan saya berharap ianya dapat kita kekalkan seperti mana yang telah dimuktamadkan sebelum ini. Dan dalam konteks ini, saya ingin mengatakan bahawa dalam PPPM juga telah menyebut tentang sistem pendidikan kita, termasuk juga SJKC, SJKT, sekolah mubalik, SMJK dan sebagainya. Jadi saya rasa dalam konteks ini, kita sepatutnya menganggap ianya sebahagian daripada sistem pendidikan kita dan bukan dengan cara yang sebaliknya. Jadi saya ingin mengatakan di sini, sebelumnya pada 22 Februari 2012 telah ditubuhkan satu jawatankuasa khas menangani masalah kekurangan guru di SJKC. Saya berharap jawatankuasa ini boleh diteruskan dan memantau keadaan dan mencari penyelesaian yang paling baik untuk kita menyelesaikan masalah. Dan cuma satu perkara yang perlu dilakukan, kerana sepanjang setahun lebih jawatankuasa ini telah berfungsi agak mendapat satu sambutan yang baik dan juga telah menyelesaikan banyak masalah, dan pada hari ini saya rasa mungkin 400 lebih sahaja kekurangan guru di SJKC. Dan saya habiskan ini dulu. Sedikit. Dan di sini saya ingin merayu supaya jawatankuasa ini mengambil tindakan, termasuk juga mereka yang baru saja menamatkan pengajian di IPGM. Ini adalah penyerapan GSTT pada awal tahun 2012 dan pada hari ini mereka telah menghabiskan pengajian mereka. Saya berharap mereka yang telah dilatih untuk SJKC ini 460 orang boleh terus diserap, dan ini sebagai satu langkah untuk kita selesaikan masalah dan sekaligus ini kita dapat mencipta satu sejarah berpuluh tahun kita tak dapat atasi dan kali ini kita dapat mengatasinya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Air Hitam. Saya amat setuju dengan konteks perbahasan Yang Berhormat tadi, kewujudan pelbagai aliran sekolah, sekolah jenis kebangsaan, SJKC, SJKT, sekolah mubalik, sekolah kebangsaan, sebenarnya bukan patu penghalang kepada integrasi dan perpaduan nasional. Sebaliknya adalah kelebihan persaingan Malaysia di pesada antarabangsa. Saya amat setuju. Tetapi sejak kemerdekaan, lebih daripada 5 kurun, 5 abad, masih ada lagi pelbagai pihak yang cuba mengungkit-ungkitkan kewujudan SJKT, SJKC selaku penghalang kepada perpaduan nasional. Adakah Yang Berhormat setuju akar umbi masalah yang ada sentimen perkauman adalah kerana wujudnya parti politik perkauman di tanah air kita? Adakah Yang Berhormat setuju kita seharusnya belajar daripada negara Jerman yang telah pun mengambil iktibah daripada Perang Dunia yang Kedua? Mereka meminda perlembagaannya menghalang wujudnya mana-mana parti berdasarkan kepada perkauman. Adakah Yang Berhormat setuju sebagai bekas Timbalan Menteri Pendidikan yang mungkin akan memegang jawatan balik hujung tahun ini, di mana Yang Berhormat setuju tak di mana MCA, MIC dan UMNO patut bersatu patut dibubarkan
untuk menjadi satu parti pelbagai perkauman, pelbagai kaum yang betul-betul dapat mewakili semua anak Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Ini adalah penting. Kerana di sini, sebelah sini, ringkaskan, Pakatan Rakyat pun sama. Apakah pendapat dan pendirian Yang Berhormat? Terima kasih. Pertamanya, Yang Berhormat Taiping, saya ingin mengatakan, Yang Berhormat mempunyai satu persepsi tentang UMNO. Yang Berhormat Timbalan Speaker ini, dia bukan orang Islam. Tetapi dia adalah wakil daripada UMNO. Bukan bermula daripada DAP yang mempunyai wakil Melayu pada kali ini. Ini satu fakta yang ramai tidak tahu. 20% ahli UMNO Sabah adalah terdiri daripada Ini sebagai contoh ya. Islam. Kedua, saya ingin nak terangkan pada Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya melihat negara kita mempunyai satu sejarah perjuangan kemerdekaan yang tersendiri. Kalau tidak kerana MIC, MCA dan juga UMNO, mungkin Yang Berhormat tak ada kewarganegaraan. Kita tak boleh duduk di sini. Ini sehakikat. Dan kalau tidak kerana parti-parti yang ada ini, kita mungkin tak dapat mencapai kemerdekaan. Jadi, pendek kata, Yang Berhormat, MCA, MIC atau UMNO dah wujud kerana faktor sejarahnya. Tetapi ini bukan satu parti perkauman. Walaupun mewakili kaum-kaum tertentu, tapi di bawah satu parti Barisan Nasional, itu sebagai gagasan parti merangkumi semua kaum. Sebab itu kita bertanding tak macam DAP, kita pakai BN. Yang nak sokong tu Barisan Nasional, bukan pada parti. Ya. Kita nak daftar dari Pakatan Rakyat, tapi dia tak berani nak luluskan. Tak apa, ini bukan pasal, saya akan teruskan. Yang Berhormat, yang keduanya, saya ingin merayu kepada Kementerian Pendidikan supaya melihat balik dari segi latihan guru yang dibuat. Saya minta supaya selepas penggabungan Kementerian Pendidikan dari asalnya Kementerian Pelajaran dengan Pengajian Tinggi, sepatutnya ada satu plan strategik untuk kita merangka guna guru. Kalau dulu Kementerian Pelajaran hanya melatih sekolah rendah, guru sekolah rendah, sekolah menengah kepada IPTA. Dan sebab itulah wujud ketidakserasian antara dua kementerian. Akhirnya ada yang menganggur, ada yang terpaksa, ada yang telah mendaftar diri sebagai guru. Jadi saya rasa ini perlu dilihat. Dari segi latihan guru, kalau kita telah melatih untuk sekolah rendah dan sekolah menengah, siapa yang sepatutnya dipertanggungjawabkan? Sekiranya kita tidak ada satu perancangan yang rapi, akhirnya akan wujud perkara yang sama seperti dahulu. Dan di sini juga saya ingin merayu kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri juga, di mana sebelum itu kita telah menjanjikan kepada 42 orang merupakan pioneer yang dilatih guru bahasa Cina di sekolah menengah kebangsaan. Sepatutnya kita letakkan mereka di SMK. Kenapa begitu? Kerana ada permintaan di SMK dan terpaksa mereka gunakan guru sekolah rendah untuk mengajar waktu bahasa Cina di sekolah menengah kebangsaan. Sebab itu ada keperluan, dan kalau 42 orang yang dilatih daripada Universiti Perguruan Sultan Idris, maka sepatutnya dihantar ke sekolah menengah. Dan saya rasa perkara ini sedang diusahakan oleh pihak Yang Berhormat Menteri, dan ianya satu perkara yang perlu dilakukan secara cepat. Tuaran bangun Yang Amat. Sikit je. Yang Berhormat Aitam, adakah Yang Berhormat bersetuju jika sekiranya pengambilan guru-guru pelatih di IPJ ini di-decentralize? Maknanya pengambilan boleh diambil oleh IPJ yang berkenaan dan bukan daripada di-centralize di kementerian. Terima kasih Yang Berhormat. Tetapi pokoknya, oleh kerana mutu dikawal oleh MQA, sepatutnya kita ada kelayakan tertentu untuk memasuki, sama ada secara centralized atau wilayah, itu tidak menjadi masalah. Tetapi mutunya patut dikawal, dari segi kurikulumnya adalah tetap sama. Ya. Jadi saya ingin terus kepada satu perkara lagi. Saya meminta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya dapat mempercepatkan penyaluran peruntukan 30 juta ringgit yang telah diputuskan pada tahun lalu pada 21 Oktober untuk disalurkan kepada Kementerian Pendidikan untuk membantu 79 buah SMJK. Sekolah menengah jenis kebangsaan ini merupakan conforming school. Dan mereka menjadi conforming school pada tahun 1961. Dan sepatutnya, kalau mengikut perjanjian, mereka sepatutnya diberi bantuan untuk maintenance, membaik pulih bangunan.
Jadi saya rasa dalam konteks ni, oleh kerana ada 125,000 pelajar di SMJK, mereka mengikut silibus kita 100%. Cuma waktu BC saja, daripada 3 waktu di sekolah menengah kebangsaan biasa, mereka lanjutkan daripada 5 hingga ke 7. Jadi saya rasa inilah perbezaannya saja. Tapi dari segi faktor sejarahnya, sepatutnya kita membantu sekolah-sekolah ini. Dan pada waktu yang sama, seperti juga sekolah mubalik, pelantikan pengetua yang selalu menjadi satu isu besar, di mana kita telah berjanji dengan mereka, ada konsultasi dengan pihak lembaga, ianya perlu kita lakukan juga. Dan pada waktu yang sama, saya ingin merayu supaya kita melihat balik guna tenaga ataupun guru-guru yang kita latih kepada SMK dan SMJK. Kita nak lihat setiap guru yang kita latih itu memang kompeten. Saya ingin mencadangkan kepada kementerian bahawa apa yang dilakukan sebelum ini, iaitu mengikut option, sepatutnya disemak semula, iaitu pelebelan guru patut dilakukan. Saya ingin bagi contoh, kalau seorang pada 20 tahun yang lalu menjadi guru di SJKC, pada hari ini optionnya lagi bahasa Cina, walaupun 10 tahun yang lalu seseorang guru itu telah masuk ke universiti mengambil kursus ijazah dalam geografi dan mengajar 10 tahun di sekolah sebagai guru geografi. Tetapi optionnya masih lagi option asal, memasuki kementerian. Saya rasa perkara ini perlu dilakukan secara masif, iaitu pelebelan guru. Dan ini dapat menggambarkan bahawa bukan saja berpandu pada option, pada waktu yang sama kelayakan ikhtisas juga diambil untuk kita menentukan guru yang kompeten mengajar. Dan pada waktu yang sama juga saya ingin mengutarakan 2 perkara kepada kementerian juga. Yang pertama ialah tentang pentaksiran berdasarkan sekolah. Nampaknya baru-baru ini kementerian telah membentikan sistem PBS untuk tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 di sekolah rendah. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian kenapa sistem aplikasi pentaksiran sekolah SAPS ini diberhentikan. Sehingga kan mereka yang tahun 1, tahun 2, tahun 3, tingkatan 1, tingkatan 2, mereka tidak lagi dapat mencetak keputusan. Jadi ini mungkin akan memudaratkan kelicinan KSSR seperti mana yang kita idam-idamkan secara PBS. Dan pada waktu yang sama juga, saya ingin mengesyorkan bahawa kita menyemak semula sistem peperiksaan kita. Kalau dahulunya kita lihat seorang mendapat 10A adalah perkara yang agak susah. Tetapi pada hari ini kita nampak ramai dalam satu sekolah ini yang dapat 8A, 9A, 10A, semuanya jumlah beratus kadang-kala untuk sekolah-sekolah di bandar. Jadi saya ingin mengesyorkan bahawa memandangkan kita menggunakan sistem UK, dahulunya graph fixing atau graph setting. Kali ini kita memikirkan, kalau dulu kita gunakan graph setting, iaitu berdasarkan kepada pencapaian tahun itu, secara reference dengan tahun lalu. Tapi kita sepatutnya gunakan secara fixing, di mana kita tetapkan satu kadar, iaitu macam 90% sebagai A+. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahawa kualiti itu tidak secara perbandingan sahaja. Ianya betul-betul ditetapkan pada satu tahap yang tinggi, khususnya dalam bidang sains dan matematik, ya berhormat. Jadi pada waktu yang sama juga saya ingin membawa satu perkara yang menjadi rungutan guru, iaitu melindungi masa instructional, MMI, seperti mana yang telah dibawa oleh NUTP. Saya menganggap perkara ini sangat serius. Rungutan guru ini patut kita dengar. Saya bagi contoh. Kalau Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri nak bagi sukan, satu murid satu sukan. Tapi dengan adanya MMI ini, semua cikgu duduk di bilik darjah untuk mengajar saja. Sampai mereka nak bawa pelajar ini keluar untuk menyertai aktiviti sukan, tidak boleh. Kerana ada sekatan daripada MMI. Jadi saya minta supaya kementerian lihat balik pengoperasian ini. Ini akan menggagalkan aktiviti co-curriculum dan juga sukan dalam soal ini. Dan ini telah membawa banyak keguguran. Minta laluan. Dan biar saya habiskan ni. Habis nanti dah habis cakap. Okey, terus. Saya, Datuk Speaker, saya teruja dengan air hitam ni, dengan istizam yang begitu kukuh, mantap. Saya nak tanya, masa Timbalan Menteri itu tak ada ke air hitam cuba pastikan ia berjalan lancar dan mengikut kerangka yang telah pun dibahaskan ni? Saya begitu terharu
Kerana saya melihat Air Hitam begitu bersemangat dengan visinya, tetapi dalam soalnya masa yang sama berbahas dalam isu yang telah ke belakang, yang sepatutnya Air Hitam mudah awal lagi memperkasa dan memastikan ianya dilaksanakan dengan smooth, dengan izin dan mantap dengan apa nama ni cirinya sendiri. Terima kasih. Dahsyat. Speaker, boleh macam tu Ya, terima cukup kasih lah. Air Hitam. Wilaluan. Terima kasih Timbalan Petua. Saya tunggu bola tanggung ni. Sebab apa yang saya sarankan ini sebagai contoh MMI, sesuatu perkara yang baru dilaksanakan. Maka sebelum tu macam mana saya nak maklumkan, nak membuat prediction bahawa ia akan berlaku pada bulan Julai. Dan itu yang pertama. Kedua, tentang graph setting yang tentang SAPS ni. Ini adalah satu perkara yang baru saja dilakukan oleh kementerian. Jadi saya cuma cerita perkara yang baru. Saya tidak menceritakan perkara lama. Jadi saya minta Yang Berhormat supaya semak balik dengan UTP. Saya tidak berhajat untuk berbahas dengan Yang Berhormat. Kita boleh jumpa di luar. Saya banyak lagi perkara saya nak sebut. Saya nak perbetulkan fakta Yang Berhormat Air Hitam. Dalam kerangka itu telah pun divisikan sebelum ini. Saya tak nampak benda itu menjadi satu isu besar kalau Air Hitam di waktu itu sudah pun melaksanakan kerangka yang Air Hitam cakap. Jadi maksud saya ialah visi itu baik, tapi kenapa tidak dilaksanakan terlebih awal? Dengar dulu siapa punya statement, barulah buat ujar balas. Kerana saya tak ada masa, bukan saya tak mau dengar. Kalau ada diizinkan boleh saya cakap. Dulu dia ni timbalan menteri Yang Berhormat, boleh ada masa panjang. Sekarang dia tinggal 3 minit lagi. Ya, Yang Berhormat. MMI ni satu perkara yang baru. Tu speaker minta maaf, saya terlupa 3 minit. Ya. Pastikan 3 minit berhenti. Terima kasih. Yang Berhormat, satu perkara lagi yang saya ingin bangkitkan ialah tentang nisbah guru dan bilik darjah. Oleh kerana satu keputusan yang telah lama dibuat. Oleh kerana JPA tidak membenarkan kementerian menambah nisbah. Dan saya rasa sudah sampai masanya kita melihat. Kerana ini memang memberi kesan kepada posting guru-guru ini. Jadi saya ingin mengesyorkan di mana kementerian bincang balik dengan SPP, bincang balik dengan JPA supaya wujudkan jawatan yang lebih awal supaya kita boleh membuat perancangan posting pada guru-guru yang baru saja menamatkan pengajian. Kalau biarkan mereka menunggu selama setahun, ini akan memberi kesan. Dan baru-baru ini ada sekumpulan beribu orang yang baru saja menamatkan pengajian selepas penyerapan GSTT pada awal tahun lalu dan mereka sedang menunggu posting. Saya rasa kita tidak boleh buat secara piecemeal, kena buat secara menyeluruh. Dan dua perkara yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Pertama, MQA. Saya difahamkan MQA telah dipertanggungjawabkan untuk kerja-kerja atau urusan pengiktirafan ijazah daripada 820 buah universiti di China dan 157 buah universiti di Taiwan. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian setakat ini bagaimana status itu dan bolehkah saya mendapat satu gambaran jelas adakah apa yang dimeterai oleh pemimpin dua buah negara itu telah dapat dilaksanakan dengan cepat. Dan pada waktu yang sama juga saya ingin bertanya, kalau kita melihat keputusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Perdana Menteri China, ia memberi kesan jangka panjang. Di mana kalau MQA ini telah memberi pengiktirafan kepada 820 buah universiti daripada China dan 157 buah daripada Taiwan, ini kebanyakannya adalah pelajar atau lepasan UEC ke sana. Bermaksud kita telah mengiktiraf ijazah yang lebih tinggi. Dan saya rasa dengan sendirinya kita patut menyemak apa yang telah dibincangkan sebelum pilihan raya oleh pihak berkepentingan dengan pihak Perdana Menteri, patut kita membuat follow up. Di mana saya juga menyarankan bahawa perkara ini patut dilihat kerana IPTS telah menerima UEC sebagai kelayakan untuk memasuki universiti. Dan IPGM telah menerima ianya sebagai satu syarat kemasukan akademik. Dan sudah sampai masanya kita melihat 20 buah IPTA ini menerima. Kerana UEC ini diterima oleh 100 lebih buah negara. Dan termasuk juga apa yang kita nak buat pengiktirafan pada Taiwan dan juga China. Saya berharap ianya dapat diterima dan ianya dapat direalisasikan dalam tempoh yang terdekat. Dan akhir sekali saya ingin membawa satu perkara kepada Dewan Yang Mulia ini kepada JKR. Saya sejak tahun 2004
telah membawa satu isu di mana pelebaran jalan daripada Kluang, Air Hitam ke Batu Pahat sepanjang 47 km. Selepas diperjuangkan, mantan Menteri Kerja Raya bagi 32 juta untuk membuat pembahagi jalan. Tapi sayangnya, projek itu hanya dapat dibuat untuk kawasan Parlimen di Seri Gading dan juga di kawasan Batu Pahat. Dan untuk kawasan saya, satu pembahagian jalan pun tidak dibuat. Saya ingin memohon supaya ianya dapat dibuat demi kita mempertingkatkan features atau ciri-ciri keselamatan jalan ini. Sekian, terima kasih.